Kepada soalan yang pertama, batas aurat dengan ibu bapa mertua bukan beragama Islam, bagaimana pula? Dan dengan anak perempuan cucu bila sudah balik, guana kira pula. Baik, dia begini, masalah bila bertukar agama, yang bukan Islam masuk Islam, dia kekal hukum mahram. Mahramnya sama saja. Bila mahramnya sama, auratnya sama. Maksudnya kalau makna yang abang masuk Islam, kakak tak masuk Islam, auratnya sama macam dalam Islam. Dia tukar agama, dia tidak boleh merombak mahram. Maknanya kita haram kahwin dengan kakak kita. Faham? Bila kita masuk Islam, kakak kita tu tetap haram dengan kita. Dia tidak jadi halal dan sebagainya. Maksudnya aurat sama saja. Dia tak boleh mengubah mahram. Maknanya kalau dia masuk Islam, mak dia tetap mak dia. Sebab tu bila masuk Islam, jangan tinggal mak kita yang kafir tu. Kena la'i, kena hormat, kena ziarah. Kalau susah kena bantu. Itu dia antara ciri-ciri yang kadang-kadang kita lupa. Bila kita masuk Islam, kita tak cara dah keluarga hak bukan Islam. Dia terus macam biasa. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cuma kalau dia makan benda yang haram, kita tak boleh makan lah. Itu yang membezakan itu. Kita masuk agama Islam. Jadi dalam soalan ini, kalau mak mertua kita, hukumnya mahram kita. Mak mertua ni macam mana kau dengan menantu? Buang perkataan mertua. Jadi sama macam mak je. Mak dengan menantu ni lagu mana auratnya? Tak wajib tudung rambut, tak wajib, boleh berkembang gantung, boleh. Kena tutup daripada perut sampai ke lutut saja. Mak mertua kita hak Islam, mak mertua hak kafir. Kalau kita ayah mertua kita yang kafir tadi laki-laki, kita menantu perempuan Islam, maka tak ada masalah tak tudung rambut dan sebagainya. Kerana mereka kekal mahram sampai bila-bila. Takdir kata pak mertua kita ni masuk Islam pula, tak boleh nikah dah dengan kita. Sampai ke dalam syurga ni pula ulama kata tak boleh nikah juga. Sebab syurga ni tempat orang nikah. Hak mana-mana tak nikah lagi atas dunia, nikah belaka dalam syurga. Tak ada hidup bujang. Benda hak bodoh-bodoh tak ada dalam syurga. Nampak? Jadi kekal lah hukum mahram kita juga. Abang tetap abang, adik tetap adik. Bagaimana dengan anak perempuan saya ini cucu apabila sudah balik? Kita tok dengan cucu guana sama dengan anak. Toki dengan cucu guana sama dengan anak. Toki boleh tengok cucu perempuan dia tak pakai tudung. Tak ada masalah. Bagaimana nak hilangkan PhD, penyakit hasad dengki? Ni penyakit berat ni. Dia atas dunia ini ada dua jenis penyakit. Satu penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit zahir ni kencing mani, penyakit mana? Penyakit gemah jantung berlubang, apa benda lagi? Macam-macam penyakit lah. Penyakit-penyakit ni kalau kita tak berobat, maka kita tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak kena balas. Mana tidak adalah di akhirat lagi beratur panjang nak masuk neraka. Malaikat tanya, guana ramai kan masuk neraka ni? Apa sebabnya? Kecil mani. Kecil mani, mu tak berobat, mu susah di dunia. Tapi akhirat tidak susah. Yang susah di akhirat ialah penyakit dalaman. Dia panggil penyakit hati. Dia panggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Yang siapa tak berobat sifat ni, kalau dia mati bawa sifat ni, maka akhirat susah. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf dia tekan hak ni dulu. Kena buang dulu sifat-sifat mazmumah. Kasih ke dunia, lupa akhirat, riya, ujub, sombong. Antara penyakit-penyakit dalaman yang bahaya ialah penyakit dengki. Arab panggil hasad, Melayu panggil deki. Deki ni maksudnya kita sakit hati bila tengok ada orang Islam yang lain dapat nikmat yang halal.
nampak lagi. Contohnya jiran kita. Dia beli kereta baru. Dulu pakai V-Bike. Oh, ni beli tu dah Exora. Kita kata natang semua dah. Jadi lebih daripada aku dah pula ni. Tak boleh ni lagu ni. Itu dengki. Faham tak lagi? Jangan dengki. Ada dengki, susah kita. Lelah sajalah. Panggil lelah saja. Ataupun kita sakit hati dan kita nak supaya nikmat itu tak ada daripada dia. Kalau kita tengok ada kedai orang Islam laku berniaga apa semua, molek tak lakulah dia ni. Pasal ramai sangat ni mesti jadi senang dia ni. Biar tak lakulah. Cita-cita supaya hilang nikmat daripada orang lain juga dikatakan dengki. Faham? Jangan dengki ya. Biasa yang dengki ni yang kenal lah. Yang tak kenal orang tak dengki. Yang kenal. Kita biasa orang jerantut dengki sama orang jerantut lah. Jarang orang jerantut berdengki dengan orang San Francisco. Tak ada kena-mengena nak dengki dengan dia. Biasa orang sebelah rumah. Tengok jiran beli kereta. Beli kereta berjadah dia. Padahal tak naik pun. Seorang diri motosikal padahal dah beli buat apa kereta. Sakit hati. Dia tak beli kereta jiran kita, beli motor saja. Tengok duit banyak beli motor je, kedekut nak mampu. Kondeng sama. Kata nyakit orang deki tu. Baru nak makan nasi, dengar orang sebelah balik, bangun pula ita kot tikar. Beli benda pula ni banyak kat ni. Ita pula. Ngita sama. Lala nasi buat lari kucing ikan. Ku kering gitu badan lu ita orang sebelah. Tak sedeki kat orang. Walaupun kata takdir kata kita berbalah dengan dia, faham tak? Kita balah, kita tak tegur siapa, tapi jangan dengki. Balah tu nak orang ada dah pedar masing-masing. Tapi jangan dengki. Sebab dengki teruk sangat. Walaupun kita balah dengan dia, jangan. Terdengar dia ni anak dia berjaya, cemerlang, suami dia naik pangkat atau kedai neganya laku, walaupun kita balah dengan dia, kita kata alhamdulillah rezeki dia cukup. Untuk kerat deki tadi nak mari, deki tadi nak masuk. Walaupun kita balah dengan dia, lama dah kita balah 400 tahun. Cerita daripada zaman Tok Nyang kita hak nombor 8 itu balah dah. Biarlah nak orang ni hak tu keturunan. Kita tak kata juga sakit hati, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab siapa dengki semayang lengah saja. Pasal apa lengah? Pahala angus. Pahala haji angus, pahala puasa angus. Nampak? Semayang kalau sujud malam-malam, sujud sahur, sujud sejadah je malam-malam sampai masuk hospital, pecoh dahi. Kuat sujud dia ni apa? Jahit dahi. Tak guna juga. Sebab apa? Sebab Nabi kata innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Siapa ada sifat dengki dalam hatinya kepada seseorang, dengki itu akan menelan amal solehnya sebagaimana api menghanguskan kayu-kayu yang kering. Bangun pada masa kayak gitu, komplain ke malaikat. Malaikat mana? Saya pahala haji saya mana? Tak ada pahala haji saya. Saya pergi 8 kali itu kan masa saya hidup di dunia. 3 kali kapal laut, 4 kali dengan kapal terbang, last kali dengan jet ski. Mana pahala? Kosong ni. Kata malaikat, betul lah 8 kali mu pergi haji, umrah 11 kali. Tu dah. Tapi mu ada kan deki itu kan. Ngecik ijah depan rumahmu. Lepas tu senik duduk belakang rumahmu. Lepas tu ketung duduk ujung kampung. Kamu deki tu. Jadi hari ni kosong lah. Dah saya ke mana? Go to hell. Faham lagi? Barulah ngeret-gering. Lepas tu dah sedeki dah. Walaupun kita mari sakit hati tengok dia senang, bubuh alhamdulillah rezeki dia. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang berbangga dengan pangkatnya? Tengok keadaan. Dia jenis bangga yang makruh, bangga yang haram. Bangga yang makruh ni tidak niat menghina orang. Dia seronok sangat dengan pangkat dia. Itu tidak dalam keadaan nak merendahkan orang lain. Bangga dengan keturunan, tidak merendahkan keturunan orang lain. Makruh kalau banyak-banyak, acak-acak sangat. Faham? Kerana dia lorongan kepada yang haram. Tidak salah kita bangga dengan kejayaan kita. Tak salah.
Tak salah kita bangga dengan pangkat yang orang beri pada kita. Tidak salah kita bangga dengan keturunan kita. Yang salah dalam kita bangga dengan pangkat kita, kita hina pangkat orang lain. Haram hukumnya. Bila kita bangga dengan keturunan kita, kita condemn keturunan orang lain, tak semulia keturunan aku. Haram kalau siapa tak. Soalan seterusnya. Berapa bahagian untuk akikah anak laki-laki jika binatang digunakan adalah lembu? Ada yang kata kena 2 bahagian, ya ke tak? Dia bahagian lembu ini paling ramai 7 saja boleh. Paling sedikit ikut suka. Seorang boleh, 2 orang boleh, tak wajib 7. Maknanya kalau lembu kita nak buat 2 orang, laki bini. Lembu kita, seekor lembu, laki bini nak korban 2 orang, boleh. Lembu pula ada bini separuh, laki separuh. Tak ada masalah. Yang tak boleh lebih pada 7. 8 bahagian balik awal. Ada dulu pejabat mana dia buat 42 bahagian. Dia pakai kutip. Nah dulu RM75 seorang staff, ada 42 orang mengkali seekor lembu. Tu lah. Bodoh pada Syiah pun dah buat lagu tu. Dia seekor lembu untuk 7 orang saja. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi begitu boleh. Jadi kalau akikah pun sama dengan bahagian. Jika satu bahagian lembu diserupakan dengan seekor kambing, maka afdal untuk akikah anak laki-laki 2 bahagian lembu. Afdal, bukan wajib. Jika sebahagian lembu sudah memadai, dan anak perempuan 1 bahagian saja sudah memadai. Apa saja jenis lembu boleh belaka. Lembu Amerika pun boleh. Itu nama saja. Yang nak niat kita itu mendampingkan diri kepada Allah. Soalan seterusnya. Kalau saya ada masih ada hutang personal yang dipotong gaji dan hutang dengan orang lain, boleh tak saya buat akikah untuk anak saya? Ke kena bayar hutang dulu? Boleh lah, apa tak bolehnya. Yang tak boleh masuk ngekah tak bayar hutang. Nak benda sunat buat, benda wajib tak buat, baru tak boleh. Boleh, apa tak bolehnya. Orang berhutang boleh pergi haji, boleh. Tapi bayar hutang pergi haji, bayar hutang pergi haji. Cuma kita nak keluar meninggalkan negara, maka kita beritahu kepada tuan hutang. Itu cara dia. Dah lesak gitu, datang ni pergi haji, hutang aku dah bayar. Baru tak betul. Kalau membayar tak ada masalah. Soalan seterusnya. Proses cantuman benih suami pada isteri oleh doktor, boleh atau tidak? Masalah cantum benih. Maknanya payah nak dapat zuriat. Kahwin lama dah, 5-6 tahun dah, tak dapat, tak lekat mengandung. Faham tak ni? Jadi nak cantum benih oleh doktor lah di hospital. Biasa memanglah doktor, biasa Tok Bomo dah buat begini. Nampak? Tok Bomo bagi yang lain, bagi yang repu-repu apa semua. Ada kalanya penyakit doktor laki bini pergi kat Tok Bomo. Contoh ngosek, ngacar dan sebagainya. Itu doktor tak boleh buat. Tinggi kat Tok Bomo pula. Jadi Tok Bomo ni jangan dok kondeng sangat. Ada hari kita perlu juga ke dia. Jadi cantum benih oleh doktor ni boleh atau tidak? Dia ada 9 teknik. Mana pencantuman benih yang berusaha untuk menjadikan hasil anak bagi pasangan yang tidak melahirkan anak. Ada 9 teknik. Semua sekali ada lebih kurang 9 cara. Dalam 9 cara cantuman benih dipanggil bayi tabung uji lah. Ada 2 saja halal di sisi Islam, selebihnya haram. Saya sebut yang halal je lah. Yang halalnya begini. Cara yang pertama, teknik pertama yang halal, diambil benih suami, diambil benih isteri, lalu dicantumkan di dalam makmal. Bila cantum dalam makmal berjaya, dikembali suntik balik ke dalam rahim isteri. Hukumnya halal. Nampak? Ambil benih suami, ambil benih isteri, lalu dicantum di luar. Mana di luar? Bukan luar rumah lah, di luar daripada rahim. Faham tak? Bila berjaya, disuntik balik di dalam rahim isteri untuk meneruskan kandungan. Cara ini halal. Cara yang kedua, dia ambil benih suami. Benih suami saja diambil, lalu dicuntik ke dalam rahim isteri. Pencantuman dalam rahim. Hukumnya halal. Kerana benih suami tidak boleh pergi kepada
benih isteri dalam keadaan normal. Jadi dia ambil suami, benih suami, lalu disuntik pada isteri. Yang halal lah, hukumnya ini saja yang halal. Yang lain-lain itu haram. Ibu tumpang benih orang lain, ovari orang lain, kadang sampai 4 pihak terlibat. Selebih ni adalah haram. Dua cara ni boleh. Itu dipanggil berubat. Walaupun cara moden, cara canggih, termasuk juga dalam sabda Nabi, tadawau, berubatlah kamu. Faham? Nabi tak kata berubatlah, jangan berubat cara moden. Tak ada, berubat umum. Cara lama boleh. Nampak tak? Berubat umum, tadawau. Cuma wala tatadawau biharamin, jangan berubat cara yang haram. Soalan seterusnya. Bekas isteri arwah seorang anak kandung atuk dan nenek dapat pesaka. Yang nak tanya atuk dan nenek ni, dia duit pesaka tu hanya untuk tanggung cucu ke boleh guna untuk diri sendiri? Lah, apa untuk tanggung cucu? Dah duit dia, kepala dia. Faham tak? Datuk dengan nenek dapat pesaka. Pesaka dia, bila pesaka jadi milik dia, ikut suka dia. Tok nak beli apa pun, nak beli roller skate ke apa, Honda dia. Faham tak ke? Toki nak beli RZ, kenang ke RZ, beli. Faham? Sebab apa wajib tanggung cucu pula? Sebab faraid untuk dia. Ingat, faraid ni hak kita. Macam sedekah. Kita sedekah ke orang miskin, dia dapat tak mesti beli beras. Dia nak beli telefon boleh, Apple tank. Faham? Dia punya pasar kalau jadi pitih dia. Ni kita sedekah ke orang miskin, tengok dia beli benda-benda, dia sakit hati pula. Datang beli benda gitu, aku dah pakai hak gitu. Faham? Apa yang mau jadi sakit hati? Dah pun sedekah ke dia. Tahu tak? Bebas. Jangan beli haram sudah. Boleh tak cah telefon di pejabat? Apakah hukum dia? Dia cah telefon di pejabat. Dia begini, di pejabat ni sama lah, macam rumah orang mana-mana, dia tak lari pada dua keadaan. Pertama, dia mengeluarkan hitam putih, ialah membenarkan. Yang kedua, dia mengeluarkan hitam putih, tidak membenarkan. Ada tak pejabat keluar surat, tidak benar cas telefon di pejabat ini, mari kerja saja di sini. Kalau nak cas, balik di rumah. Ada tulis? Tak ada. Lepas tu ada tak tulis benar pula, silakan cas? Ada tak tulis? Tak ada juga. Bila suruh pun tak ada, larang pun tak ada, kembali kepada uruf. Faham tak ke? Al-urfu muhakkamun. Kebiasaan uruf itu pun dipakai pada syara. Jadi pada urufnya, kalau cas di pejabat ini, adakah dikira salah? Tidak, maka dibenarkan. Faham? Jangan bawa benda lain lah. Sekali bawa 15 telefon cas di pejabat, nak ambil untung. Faham? Itu keluar daripada adi kebiasaan. Tak boleh. Apakah hukum kita berkahwin dengan wanita yang mengandung anak luar nikah? Jawabnya, jika dia bukan isteri orang. Jangan isteri orang. Dia tidak ada suami dan dia mengandung anak luar nikah, sah perkahwinan dengan dia. Saya sebut 4 mazhab. Dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki, tidak sah kahwin. Tak sah kahwin. Yang sah ialah pandangan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak luar nikah. Faham tak? Yang duduk edor viral dalam Facebook, kalau nikah dengan perempuan mengandung luar nikah, berzina sepanjang hayat. Lepas tu dia kena nikah semula pula. Itu mengarut pula ke tu. Itu tak ada sebut dalam fiqh arba'ah. Faham? Yang ada sebut tidak boleh dalam mazhab Hanbali dan mazhab Maliki, sah di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Cuma dalam mazhab Hanafi, lepas kahwin tak boleh bersetubuh, melainkan lepas beranak. Dalam mazhab Syafi'i, makruh je bersetubuh, tidak haram. Sunat tunggu dia beranak. Faham tak ke? Soalan seterusnya.
Kalau diberikan pilihan untuk umat kita memilih pemimpin, apakah hukum dan risiko yang bukan beragama Islam kepada orang Islam? Dia begini, muamalat kita dengan orang Islam ada sempadan, muamalat kita dengan orang kafir pun ada sempadan. Dan orang yang paling rapat dengan kita bukan kawan-kawan pejabat sama Islam kita. Orang yang paling rapat dengan kita bukan pemimpin, tetapi suami isteri lah paling rapat. Bagi seorang isteri, orang yang paling rapat dengan dia dalam dunia ialah suaminya. Bagi seorang suami, orang paling rapat dengan dia dalam dunia isteri dia. Baik suami isteri pun ada pantang larang, ada yang halal, ada yang haram. Apatah lagi orang bukan Islam. Ada yang boleh sewa rumah, boleh naik kenderaan, boleh jual beli, boleh. Dalam bab masjid sekalipun ada boleh, ada haram. Tukang pasang kapet orang kafir, boleh. Yang pasang aircon tu orang kafir, boleh. Yang pasang elektrik surau masjid orang kafir, boleh, tidak haram. Tapi ada yang tak boleh. Tu imam orang kafir, tak boleh. Makmum masih salam baru sedar. Tu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sami belu. Tak sah habis satu masjid. Kena semayang semula. Pasal haram. Dia tak boleh jadi pemimpin bagi perjalanan semayang umat Islam. Maka begitulah dalam kes-kes kepimpinan yang lebih tinggi. Faham lagi? Yang boleh tetap boleh jadi pegawai kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau dia menguasai bidang-bidang yang benda agama pun kena tunduk kepada dia, haram. Faham lagi? Mahkamah syariah pun boleh dibatalkan hukum oleh dia dengan kuasa dia, maka haram kita lantik. Faham lagi? Apakah hukum mengorat tunang orang? Amboi lawa benar budak ni. Faham tak lagi? Sampai tunang orang pun orang mengorat lagi. Kat mana seorang kau? Acu nak bangun nak tengok. Dia begini, tunang orang tak boleh kita pinang. Mengorat itu apa maksudnya? Maksudnya kita cuba untuk mendekati sebagai pasangan kita. Kalau menegur lain, faham tak? Batu orang perempuan, dia kena faham. Nak marah orang mengorat dengan orang tegur, kena faham. Kalau orang tegur bukan mengorat. Faham tak lagi? Kita orang puan tengah beli deriang. Lepas tu orang lelaki tu lalu kenal lah dia. Orang lelaki tu tegur lah, berakhir makan deriang. Apalah awak gatal lah, dia kata. Tu bukan mengorat. Ada pula ni kata gatal ke kawan tu. Tu orang tegur. Mengorat lain. Cantik lah saya tengok awak sekarang. Tu baru mengorat. Faham? Ni tegur. Sukanya makan deriang dia. Gatal lah awak ni. Ambil deriang tu gahar atas muka balik. Mulut laju sangat. Jadi kena faham mengorat dengan tegur biasa. Jadi kalau tunang orang tak boleh kita pinang-pinang. Apa maksud pinang dalam Islam? Maksud pinang, apa saja ucapan yang menyebut tentang usaha ke arah menjadi teman hidup di masa akan datang. Itu panggil meminang. Lepas tu meminang dalam Islam mudah saja. Kita ajak berkahwin jika meminang dah. Jadi hati-hatilah takut mengorat itu dengan makna meminang. Iaitu mengajak orang supaya perempuan itu suka kepada kita, membuatkan cakap-cakap, usaha-usaha supaya perempuan itu tertarik kepada kita. Takkan ditunang orang, maka Nabi haramkan. Nampak? Kita potong terik tunang orang lagu tu, hukumnya haram, tak boleh. Memilih pemimpin yang korak tapi Islam, atau bukan Islam tapi jujur. Kenapa mesti begini? Kenapa tak tulis mana kita perlu pilih pemimpin yang Islam atau pemimpin yang kafir? Sama-sama jujur. Ni asal Islam korak, asal kafir jujur. Ini idea daripada siapa?
Ini bukan hadis Nabi. Ini bukan kaedah fiqh. Ini ada ciptaan manusia untuk diviralkan, untuk melemahkan pandangan-pandangan ulama supaya kita ini ruhama ubainahum, lebih mendahulukan orang Islam. Faham? Allah menetapkan orang Islam ini asyidda'u 'alal kufar. Keras, tegas dengan orang kafir. Tapi sama Islam ruhama, berkasih sayang. Lalu dicipta satu slogan untuk membatalkan kaedah Islam. Jangan kita ikut prinsip Islam, diwar-war, diviralkan. Baik kita pilih pemimpin kafir yang jujur dari pilih pemimpin Islam yang korupsi. Jawabnya, berapa pemimpin Islam semua korupsi ke? Kita tanya balik, mana lebih baik kita pilih pemimpin Islam yang jujur dengan pemimpin kafir yang korupsi? Dia kata tak boleh kata lagu tu. Mana boleh, tak boleh. Suka saya nak kata. Faham? Sejahat-jahat dosa adalah kufur. Faham? Jadi setiap yang kafir hukumnya berdosa kepada Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar melainkan dosa kafir. Itu kita kena faham. Kenapa ramai lagi pemimpin orang Islam yang baik-baik tidak diketengahkan? Cuma dibuat gambarannya. Tak boleh pilih orang Islam kerana orang Islam korup. Apakah orang Islam itu? Makna orang yang jahat. Sedangkan seekor dua saja kerubah, yang ada lupa. Apa nak masuk sama dengan orang lain? Itu kena hati-hati lah. Ini sebenarnya nak merendah-rendahkan nilai Muslim itu sendiri. Dan orang Islam ramai lah yang baik-baik, nisbah corruption. Paling ramai yang korup di dalam dunia ialah orang bukan Islam. Soalan seterusnya, bolehkah sumbangan orang bukan Islam nak buat surau atau masjid? Boleh. Tak ada masalah. Di segi fiqh harus. Orang bukan Islam, dia baik dengan orang kampung tu, bila orang buat masjid dia bagi mozaik contoh, boleh makan. Benda yang harus, benda yang tak harus, tidak harus. Faham tak lagi? Boleh, tak ada masalah. Dia bagi duit buka puasa pun boleh makan. Buka puasa. Apakah hukum kalau mana ibu bapa meninggal tapi tidak dibuat pembahagian pesaka? Jawabnya bergantung atas waris. Waris kata kami tak mau bagi lagi, tak apa kan? Kami nak bagi dah, seorang tak mau bagi, tak boleh. Maka siapa yang nak bagi dengan segera, dia wajib mendapat hak dia. Sekarang ada pejabat amanah raya, cukup mudah. Kalau main ustaz-ustaz ni ramai orang tak suka. Ni wakaf ustaz dia, ni wakaf ustaz dia, belawang dua orang ustaz. Faham tak lagi? Ni lah tik iman dia, jadi orang belah dia pula. Bergaduh kawan tu. Ni pergi jabat senang. Mu tulis segala waris IC apa semua bagi ke pejabat amanah raya. Maka mereka akan menetapkan tarikh perbicaraan untuk diberikan harta. Dan dia akan beri harta mengikut nama segala waris yang ada. Siapa dapat, siapa tak dapat, cok mahkamah lalu. Faham? Kemudian bila ada surat mahkamah pembahagian, maka boleh kita buat pembahagian. Orang yang engkar, maka boleh dibuat laporan tentang surat pembahagian pusaka sudah ada. Maka dia akan dipanggil ke mahkamah kerana enggan membahagikan harta. Soalan seterusnya, apakah hukum anak angkat bin dengan nama ayah angkat? Orang tanya Nabi, berlakulah perzinaan, ada anak dalam kandungan, macam mana nak bin ke siapa ni? Anak ni nasab siapa? Nabi kata al-waladu lil firash, anak itu bin mak. Firash ni asal makna tika. Diumpamakan perempuan seperti tika. Maksudnya bin mak. Faham tak lagi? Dia lagu tu. Tetapi kalau terjadi perzinaan yang bukan ada bukti mengandung, kemudian beranak, maka tengok anak yang lahir itu. Jika anak yang lahir itu lahir 6 bulan atau lebih daripada tarikh berlaku pernikahan, maka dibinkan kepada ayah. Kalau anak itu lahir belum sampai 6 bulan daripada tarikh nikah, maka dibinkan kepada mak. Kerana sekurang-kurang mengandung ialah 6 bulan. Soalan seterusnya, batal tak bersentuhan suami isteri jika di dalam wuduk?
Jawabnya batal dan tidak batal. Apa yang batal? Jika sentuh kulit dengan kulit sahaja dan tidak berlapik. Apa yang tidak batal? Jika bersentuh lain daripada kulit, nah, ataupun dengan berlapik. Apa lain pada kulit? Rambut tak batal. Faham tak lagi? Lelaki ada wuduk, bini pun ada wuduk. Pergi pegang rambut bini, tak batal. Bila orang bangun, orang komat, laki pun nak turun pergi sembahyang, bini kata, "Bang, tolong kau buat ekor kuda." Mari buat ekor babi dah. Hari nak ekor kuda pula. Faham? Hari ni nak buat ekor kuda. Bang, suka pula dah. Ekor babi ni kita Google pigtail hair. Rambut ekor babi. Maksudnya betul, rambut yang ditocang pendek, panjang ni. Ekor babi pendek. Faham lagi? Kalau panjang dia panggil horsetail hair. Rambut ekor kuda. Dia ada dalam Google. Faham? Seluruh dunia buat rambut lagu tu. Kita pun ambil rambut kapal. Sudah pun tanya tak dari cuti. Faham tak lagi? Kalau sentuh rambut tidak batal. Kita tersentuh dengan bulu kening suami kita, misai dia. Faham tak? Kerak kena. Batal tak? Tak, misai ai je. Faham? Tidak batal. Lagi apa yang sentuh tak batal? Kuku tak batal. Kita tersentuh kuku kita dengan tangan bini kita, kerak kena, tidak batal. Yang ketiga, tulang. Suami sentuh tulang isteri, isteri sentuh tulang suami, tak batal. Dulu kita mula-mula mengaji, tengok kitab fiqh, apa tulang pula? Bini kita mati dah ke? Faham lagi, tinggal tulang. Rupanya gigi. Faham? Gigi dalam kitab-kitab lama dia kata tulang. Faham lagi? Tulang. Jadi suami tangan, kulit dah, tapi kena gigi isteri. Gigi suami isteri ni jenis sagiwar. Sagiwar ni orang Jawa kata sayang giginya di luar. Faham tak ke? Maknanya orang bini dia ni tutup mulut dah, gigi duduk luar lagi. Faham tak ke? Nama pula Fatimah. Faham tak ke? Jadi kerak kena di gigi bini. Batal wuduk saya tengok. Kena gigi. Faham? Jadi kena gigi tidak batal. Kalau kulit dengan kulit batal lah. Pasal dia wanita. Faham tak ke? Mana tahu batal? Allah kata batal. Aula masdumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Sentuh tu dua, satu majaz, satu hakiki. Hakiki makna sentuh sungguh, kulit dengan kulit saja. Majaz makna jimat. Faham lagi? Bila tidak ada qarinah pergi kepada makna majaz, wajib pakai makna hakiki. Sebab tu 3 mazhab lagi pun batal juga sentuh. Cuma mazhab lain dia kaitkan dengan syahwah. Faham lagi? Menunjukkan 4 mazhab batal sentuh perempuan. Cuma mazhab Syafi'i mutlaqah, tidak ada kait. Mazhab lain kait, ada rasa lain, batal. Memanglah ada rasa lain. Kita salah ngemak kita, memang tak rasa. Rasa mahram, tak ada mazinatu syahwah. Kita salah ngetuk, tapi kita sentuh tangan suami, ada rasa tak? Ada. Orang perempuan bila sentuh tangan abang sendiri, tak ada rasa tak? Sentuh tangan suami malam-malam, ada rasa mari tak? Cik jawab. Kalau awak tak rasa, lesbian. Faham? Mesti ada rasa. Tu yang mazhab lain kait tu. Adakah anak yang degil juga sebab kesalahan balasan dosa ibu bapa? Boleh jadi. Sebab tu ada hikmah belaka. Dapat anak yang degil sangat sehingga kita susah. Setengah daripadanya supaya kita susah tadi. Setiap Allah menyusahkan hamba yang beriman, pasti ada 2 dapat. Pertama diberi pahala, kemudian dipadamkan dosa. Lepas tu dapat anak degil, anak jahat semuanya, ada hikmah kadang-kadang. Dapat suami jahat, nak susahnya kita nak berhadapan dengan suami jahat lagu ni. Rupanya Allah nak supaya kita susah di dunia, bila kita mati nanti tidak ada lagi membawa dosa. Jadi kafarah semua. Kadang-kadang dapat bini mulut jahat, tak cakap nak larang, dia jekah balik kita. Faham? Rupanya kita ada dosa dulu yang kita lupa. Allah nak hapuskan di dunia, nak bayar cash, tak mau bayar di akhirat.
dapat isteri yang jahat. Susahnya suami tak, maka susah tadi diberi pahala. Mati suami nanti sudah kering daripada dosa. Soalan seterusnya, saya nak tanya, saya orang Kelantan, dah betul? Tapi kerja di Pahang. Bolehkah saya bayar zakat pendapatan pada kedua-dua negeri? Boleh. Bayarlah di mana-mana pun nak bayar pun. Kerana khilaf ulama benda lagu ni. Dulu beberapa kali saya pernah ambil duit orang tanpa minta. Sekarang saya insah dah, alhamdulillah. Saya nak pulangkan balik, orang itu pula telah mati. Apakah cara saya nak lakukan untuk settle masalah ini? Bagus. Tak, batu bertanya. Untung. Tukang tanya paling banyak dapat pahala, kan tukang jawab. Tukang tanya. Dia gini, dulu ambil duit orang, tak kira duit siapa pun, ambil duit abang, duit adik, duit mak, faham? Duit jiran, duit kawan sekolah, duit kawan staf, duit pejabat, macam-macam peseng. Tapi tuan dia mati dah. Faham? Nak buat macam mana? Kena faham baik-baik. Bila mati, kena beri pada waris. Banyak orang buat silap. Dia hutang ke kawan dia dengan orang seseorang 1,000, 2,000. Dia nak pergi bayar, orang kata mati je. Dia sedekah pada masjid. Haram. Mana boleh sedekah pada masjid? Harta waris, harta anak isteri dia tu. Faham tak? Kepunyaan waris, mengaji mana atau ke masjid? Ulama kata bila tidak jumpa suan hutang dan tidak jumpa waris, sudah kita usaha tak ada nampak bayangan, tak jumpa dah, baru sedekah pada miskin atau masjid. Waris ada, mungkin terus pergi ke masjid selalu. Mana boleh? Faham? Jadi kena beri kepada waris. Faham tak? Cari sampai dapat. Sampai pada had, memang pada adat kata sudah putus asa daripada dapat menghubungi waris, baru boleh kita beri baitul mal, beri kepada apa benda ni, sedekah orang fakir dan masjid. Jadi kena usaha beri pada waris dahulu. Soalan seterusnya, bolehkah korban dibuat sewaktu kecil? Sekiranya waktu kecil dulu ibu bapa tak berkemampuan untuk melakukan akikah. Baik, dia tanya mak ayah dia, mak saya mak akikah dak dulu. Mak kata tak suka mak dak ngekah lagi. Lagi. Apa mak dulu tak ada pitih ke ngayah? Bukan tak ada pitih, mak dulu bahan lara ikut kayahmu pada. Banyak main dulu pada cara hak agama ni. Jawabnya boleh. Siapa dak ngekah boleh korban, siapa dak korban boleh ngekah. Faham lagi? Boleh berlaku. Orang yang tak pernah korban boleh ngekah. Orang tak pernah ngekah boleh korban. Cuma kalau kita berkesempatan buat kedua-duanya, kedua-duanya ni yang paling afdal. Tanya mak kita ngekah tak lagi? Tak. Korban tak lagi? Tak. Faham? Kita korban, kita ngekah. Tak ada masalah. Cuma kata setengah ulama fiqh, orang yang belum mengekah dirinya, afdal didulukan akikah. Bukan syarat. Afdal dulukan akikah. Faham tak lagi? Jadi musim korban ni aku nak masuk sebahagian, tapi niat akikah diri aku. Tu lagu tu. Kalau nak korban juga silakan. Tak ada masalah, bukan benda wajib tu. Apakah hukum isteri tak pulang ke rumah suami 8 bulan? Daripada lepas akad nikah siapa lari ni? Tengok macam-macam peseng. Ni bahasa gila nak bening. Tengok orang belaki sibuk nak belaki. Tak tahu ke apa hukum. Kadang-kadang iya je. Orang adu beres-beres. Pada hadis hati tak mau ra'i ke ibu bapa. Batul pan nikah berasa tak mau semula. Tak ke menyusahkan orang, tak ke mengaibkan keluarga orang. Jangan buat main-main. Faham? Selipar tak apa, kita beli dah beli, tak kenang pula. Ubuh surah. Tak kenang. Dah bini mu tak kenang, takkan lagi bos surah bini. Faham lagi? Buat lagi ditimbang lagi. Kena faham. Biar sungguh-sungguh nak kahwin, nak jaga dia, nak sayang dia, nak pelera dia, baru kahwin. Tahu tak? Ini kerana ikut hati, ikut perasaan, ikut kawan, ikut ibu bapa. Kita tak mau kahwin, lalah jadi gini. Pada start ada nikah dah balik-balik. Menengung tu lelaki.
Nah, dah? Faham? Susah hati tak orang? Susah. Haram. Aib tak keluarga orang? Aib. Haram. Dosa sama. Nah, jangan buat lagu ni. Jadi kita nak jawab kau ni, cari je. Dia pun tak kenal bini mu. Pergi carilah. Tanya dia betul-betul apa sebab tidak mau balik. Situ dapat duduk persoalan ni. Nah, apa sebab? Dia kata saya benarnya saya tersalah, saya tak ambuh. Tak ada hati pun pada awak ni. Apa lepaskan dengan baik. Nah, awak kau ni ada hikmah dia. Pada dia tahan-tahan. Nah, ada pula main lari-lari lagu ni. Kalau tidak dapat nafkah dalam tempoh itu, ada dah hak menuntut cerai. Mana dapat hak? Mu lari tak balik. Faham? Dia isteri nak tuntut hak ini, nafkah. Awak orang baik, awak taat perintah, orang tak beri nafkah, boleh tuntut. Ni mu pergi lari tak balik. Laki cari tak jumpa, mu kata laki tak beri nafkah. Faham? Kodi bukan wajah. Dia siasat lah. Kodi tak dengar mu report mu WhatsApp mu print screen tak dengar tu. Dia siasat dulu. Tu betul sungguh lah. Memang suami jahat. Tu sungguh. Baru boleh jatuh hukum. Dia tak dengar kita. Faham? Awak kahwin, lepas tu tak balik rumah suami. Faham? Lepas tu dakwa suami tak beri nafkah. Awak yang lari. Tak boleh dakwa lagu tu.